إلى حضرة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi atini bal atina muhabbataka wa ma'rifatak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini saya akan meneruskan perkongsian mengenai juzuk yang kelima di dalam Al-Quran, iaitu kita membincangkan tentang surah An-Nisa. Surah An-Nisa ini adalah yang dimaksudkan adalah surah perempuan. Ini satu-satunya dalam Al-Quran, tak ada pun yang dinamakan surah lelaki. Yang ada surah perempuan. Jadi ini nak menunjukkan betapanya Allah Subhanahu Wa Taala memang mengambil berat tentang wanita. Dan kita lihat dekat sini di dalam surah ini banyak membincangkan tentang untuk menaik tarafkan atau nak katakan kedudukan wanita ini memang telah dimuliakan, namun telah direndahkan sewaktu zaman jahiliah. Maka bukan saja kita lihat di zaman jahiliah dan kebanyakan daripada zaman dahulu kala wanita itu diperalatkan. Maka datangnya surah An-Nisa ini memainkan peranan menaik tarafkan, membalikan semula kemuliaan wanita. Jadi kalau kita lihat dalam juzuk yang kelima ini terdapat banyak hukum hakam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya adalah jangan menikahi wanita yang yatim itu tanpa mahar. Okay. Dan kita lihat dekat sini juga maaf. Yang pertama tentang pengharaman mengahwini wanita yang masih menjadi isteri orang lain. Jadi mungkin di zaman dahulu ni kurang etika seperti ini, maka diletakkan garis pandu oleh Islam di dalam supaya agar wanita ini bukan menjadi suatu alat atau barangan. Okey. Pada masa ini juga ada larangan memakan harta secara batil. Jangan menggunakan mengambil harta dengan zalim. Lebih-lebih lagi harta anak-anak yatim, kerana surah An-Nisa ini dia sebenarnya memartabatkan. Kalau kita lihat surah Ali Imran yang surah sebelum surah An-Nisa ini memperkatakan tentang peperangan Uhud, di mana peperangan Uhud kita saksikan ada banyak para sahabat yang gugur syahid dan mereka meninggalkan keluarga, khususnya isteri dan juga anak-anak perempuan. Okay. Jadi pada zaman jahiliah itu, kalau suami atau bapa tu sudah tiada dalam keluarga, mana-mana orang boleh saja mengambil alih tempat bapanya itu. Jadi para sahabat sangat mengambil berat, sangat risau tentang kemaslahatan keluarga yang sudah tidak berbapa atau tak bersuami ni. Maka turunlah hukum hakam, hukum hakam Islam di mana mengajar para muslimin agar berlaku adil, menjaga keluarga yang telah kehilangan, kita panggil kehilangan kepala keluarga itu dengan sebaik mungkin. Jadi diajar Allah Subhanahu Wa Taala mengajar para sahabat bagaimana jangan memperlakukan seperti perlakuan orang-orang Arab jahiliah, sebaliknya memperlakukan ahli keluarga yang telah kehilangan bapa dan suami dengan cara yang adil, menurut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey.
Seterusnya, larangan bersikap iri hati dan perintah selalu memohon anugerah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Larangan solat ketika mabuk. Okey, jadi yang ini nak mengatakan tentang seperti mana yang kita tahu bahawa larangan minuman arak itu adalah bertahap-tahap di dalam Al-Quran. Okey, sewaktu zaman dahululah, pada zaman Rasulullah SAW. Okey, jadi antara larangan sebelum larangan secara total, sebelum larangan sewaktu solat, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bahawa arak itu ada kebaikan, ada keburukan, tapi keburukannya tu lebih banyak mengatasi kebaikannya, supaya mereka tu ada mental preparation. Okey, kemudian larangan bila nak solat jangan minum arak, kerana arak pada zaman dahulu kala adalah seperti minuman air teh, yang biasa. Jadi untuk nak menjauhkan masyarakat daripada tabiat mereka ni memerlukan masa dan bertahap-tahap, itu yang terbaik. Sama juga kalau orang dah heavy smoker, nak kita suruh berhentikan apa tu, isap rokok secara total dengan mendadak memang susah untuk mereka. Perlu bertahap-tahap. Perlu, sebab tu kita lihat sekarang ni government taruh apa, ada cakap kanser lah, gambar semua sebagai satu informasi kepada mereka jangan terlampau tertagih dengan merokok. Jadi mungkin kurangkan batang rokok tu daripada contohnya 1 kotak 1 hari, pergi kepada berapa batang. Okey, kemudian bertahap-tahap sehinggalah datangnya Ramadan, mereka terpaksa tidak berrokok. Jadi orang yang nak berhentikan rokok waktu Ramadan ni paling sesuai. Maka begitulah juga halnya dengan minuman arak ini. Okey. Seterusnya, peranan syaitan dan bentuk godaannya kepada manusia. Jadi dalam surah An-Nisa ini, juzuk yang kelima, jadi kita lihat di antara perundangan-perundangan, dan juga Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bahawa syaitan ini adalah musuh kita, dan berbagai cara yang akan dilakukan oleh syaitan ini untuk nak menggoda manusia. Okey. Baik, kalau kita lihat lagi, di antara kandungan lain yang terdapat di dalam surah An-Nisa ini, saya bacakan antara berita balasan neraka dan ganjaran syurga ada disebut dalam surah An-Nisa. Tunaikan amanah kepada yang hak, keutamaan orang pergi berjihad atas orang yang tidak ikut berjihad, cara membalas salam, cara membalas salam diajar juga di dalam surah An-Nisa. Maksudnya apa? Kat sini, kalau orang beri salam Assalamualaikum, kita kalau boleh jawab dengan lebih baik lagi, Waalaikumsalam sekurang-kurangnya, ataupun berikan salam yang panjang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, macam gitu. Cara diajarkan kepada kita cara menjawab salam. Kepimpinan lelaki atas perempuan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan manusia ini, seperti mana semalam saya mengatakan bahawa awal surah An-Nisa ini nak menjelaskan bahawa lelaki dan perempuan itu sama, daripada sumber yang sama, min nafsin wahidah, ditarafnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Namun setiap daripada lelaki dan perempuan ini diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Perempuan ada kelebihan dari segi mampu untuk menanggung sakitnya beranak, tetapi ada memiliki rahim. Tetapi lelaki kuat macam mana pun mereka tidak menanggung, mereka tidak maknanya secara tabiainya tidak diletakkan oleh Allah rahim dalam diri mereka, kerana kekuatan mereka dari segi lain. Jadi kita lihat dekat sini, setiap ciptaan Allah itu ada kelebihan dan kekurangan, dan apabila bertemu lelaki dan perempuan itu, maka kita maka kita menyempurnakan apa kekurangan kita dan apa kelebihan kita, oleh sepasang suami isteri saling lengkap melengkapi satu sama lain. Baik.
dan juga kepentingan jihad dekat sini. Jadi kita lihat dekat sini bahawa berbagai apa tu hukum hakam diturunkan oleh Allah demi untuk meletakkan keadilan di dalam masyarakat dan tidak menindas wanita, bukan saja wanita tetapi golongan-golongan lain yang ditindas pada zaman jahiliah, contohnya anak-anak yatim perempuan, perempuan-perempuan yang janda, orang fakir miskin, mereka yang lemah, hamba sahaya. Jadi semuanya ini diangkat martabat mereka, diletakkan hak dan tanggungjawab yang perlu dilakukan oleh masyarakat, maka agar kesejahteraan itu akan terjamin di dalam masyarakat Islam. Maka inilah sebenarnya keistimewaan surah An-Nisa, agar jangan melupai golongan-golongan yang lemah ini, golongan-golongan yang ditindas ini. Semoga mereka mendapat hak-hak mereka seperti mana yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekian sahaja perkongsian saya untuk juzuk yang kelima ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.